tausiah khas yang akan disampaikan oleh Sayyidul Habib Muhammad Nizam bin Muhammad Al-Habsyi hafizahullah ta'ala. Dan sedikit biodata beliau. Beliau merupakan mantan ketua Imam Masjid Hajjah Fatimah Singapura dan merupakan mantan ketua Biro Bahagian Dakwah Masjid Queenstown Singapura. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman ilmu serta sanad-sanad yang diberikan oleh guru beliau, kita mendapatkan cahaya dan manfaat pada malam ini. Maka saya dengan segala hormat yang mempersilakan pada Sayyidul Habib untuk menyampaikan tausiah kita pada malam ini. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita tujukan hadiahkan surat Al-Fatihah ini kepada guru-guru kami, terutama untuk sebagai adab dan juga barakah, terutama kepada mursyid am dan juga mursyid khusus tariqah Sadatul Alawin ataupun kelainan tariqah Alawiyah, yang mana kita di tanah Melayu tidak asing dengannya, dengan Ratibul Atas, Ratibul Haddad dan Wildul Latif, Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu semua ya, dengan Maulid Diba', Maulid Adiyaul Lami sekarang semakin dimasyhurkan. Guru mursyid am dan mursyid khusus yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga kepada Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani, kepada pengasas muassisul Musallah Haji Hasan bin Abdul Aziz Alim yang pengasas surau ini yang begitu indah, subhanallah. Kepada tuan guru kita dan sanad-sanad rantaian sanad silsilah ilmu dan silsilah amalan zahir wa batinan, kita hadiahkan kepada mereka, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut 4 kalimah ini, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, di dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, nukilan daripada kitab Lubabul Hadith karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Muhaddits. Beliau menyatakan Allah mempunyai 3,000 nama, dan 1,000 nama diketahui oleh para malaikah, 1,000 nama diketahui oleh para rasul, 300 nama di dalam kitab Taurah, 300 nama di dalam kitab Zabur, 300 nama di dalam kitab Injil, dan 99 nama yaitu Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha agung dan maha baik di dalam Al-Quranul Karim. Itu sudah 2,999 nama. Lagi satu, sebahagian riwayat, satu nama itu yang melengkapkan 3,000 nama, sebahagian riwayat menyatakan dalam kitab itu hanya Allah saja yang maha mengetahui. Itulah dia Ismul Azam.
banyak khilaf tentang Ismul Azam. Khilaf ni bukan silap orang Melayu kita, khilaf ni tu kan silapnya ini baru-baru. Khilaf ni sebenarnya ikhtilaf, perbezaan pendapat. Ini cantik ni. Maaf saya buat khilaf. Jadi bila kita sebut ulama ada khilaf dalam perkara ini, orang-orang yang kurang pergi ke majlis-majlis ilmu, mereka fikir ulama-ulama ada buat silap dalam perkara ini. Tidak. Khilaf itu adalah khilafiyah, perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat mereka menurut Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas, perbezaan pendapat. Jadi 3,000 nama ini dengan mengucapkan 4 kalimah ini, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dicantumkan menjadi Bismillahirrahmanirrahim, maka kita telah menyeru Allah dengan 3,000 nama Allah disebut dalam. Sebenarnya Allah ada lebih lagi nama Allah itu ya. Jadi sebelum memulakan segala perkara, kita gunakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada daya dan upaya, la haula wala quwata illa, yang bergerakkan lisan saya ini tidaklah saya wala fakhar, tidaklah saya merancang untuk apa yang saya sampaikan, hanya topiknya saja. Islam, iman, ihsan. Islam, syariat. Iman, batin. Ihsan akan saya terangkan. Itu gabungan kedua-duanya sekali. Jadi yang pertama dan utama, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengerusi masjid, para AJK, para asatiz, para tuan guru kita, yang mana selagi mereka ada, selagi itulah ambil manfaat daripada mereka, daripada tuan guru lama. Belajar cara lama, belajar cara talaki. Bukanlah merendahkan universiti, tetapi universiti ini hanya teori. Kita dapat melihat pembawaan anak-anak pondok dan anak-anak universiti. Anak-anak pondok ini mereka teori dan mereka amalkan. Mengajar tasawuf ni bukan mudah. Islam, iman, ihsan akhirnya balik kepada tasawuf sebenarnya. Mengajar tasawuf, mengajar fiqh mudah untuk yang pengajar lah, yang menyampaikan. Mengajar tauhid mudah untuk yang menyampaikan, tapi ada kadang-kadang tergugat juga tauhid dia. Kerana apa? Syekh Arsalan ada sebut di dalam kitab At-Tauhid Sufiyah, kulluka syirkun khafiyyun. Setiap apa yang kau sandarkan kepada diri kau itu, saya dapat buat rumah gini kerana usaha saya. Saya dapat lulus peperiksaan kerana saya belajar siang dan malam. Saya di mana Allah? Aina Allah? Semuanya Allah. Jadi itu syirik yang tersembunyi. Tidaklah saya ini menyampaikan, hanya Allah yang menggerakkan. Tidak, bukan daripada diri saya. Tetapi jikalau ada kesilapan, sebagai adabnya, itu tandanya kelemahan diri saya sendiri. Kepada tuan-tuan guru, saya minta maaf. Saya duduk di sini tidak layak, saya rasa, untuk duduk di sini. Sebenarnya saya minta untuk duduk di bawah. Tetapi kerana ada yang kata perempuan nanti tidak nampak. Ya Allah, alhamdulillah hari ini perempuan, walaupun nampak, saya tidak nampak perempuan. Kerana celah-celah. Subhanallah, surau ini surau yang barakah. Dinding pintunya saja mengingatkan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara waktu yang disuruh untuk kita menjaga, jikalau kita tidak dapat bangun tahajud, tetap bangun tahajud. Tahukah kita sunat muakkadah? Sunat muakkadah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hampir kepada wajib. Apa sunat muakkadah, atau kita ada sebut sunat muakkad? Sunat muakkad ini ialah hampir kepada wajib, cuma tidak ada dalil yang menyatakan ia wajib. Seperti makruh tahrim. Ya, jadi siapa yang pernah dengar tahrim Hadramaut bukan tahrim. Tahrim itu yang diharamkan. Ya, macam kita muhrim. Apa tu muhrim? Apa tu muhrim? Orang dalam ihram yang diharamkan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan
orang yang dalam keadaan ihram, sebenarnya mahram. Dia balik kepada cerita khilaf tadi lah. Melayu kita ni, kita nak kena betulkan sedikit lah, sebab Melayu ni banyak pinjaman, perkataan pinjaman daripada Arab, ya. Jadi makruh tahrim yang pertama tadi saya sebut ni tersebut tentang Islam. Makruh tahrim ini selepas asar tidak boleh solat, selepas subuh tidak boleh solat. Makruh tahrim kerana dia hampir kepada haram tetapi tidak ada dalil haram. Apabila kita belajar, kita semakin berlapang dada. Antara tanda-tanda majlis ilmu itu bermanfaat, kita semakin melihat orang yang solat begini ke, yang begini ke, yang begini ke, ataupun dia takbiratul ihram di sini ke, di sini ke. Kita lihat ini tidak ada. Kebanyakan kita ini tertumpu kepada di belakang telinga letak di mana. Tetapi tahukah kita ni hendak persembahkan kepada Allah. Hati kita ni bersambung kepada Allah. Bukan ini sunat hayat, tetapi jangan terlalu tertumpu kepada keadaan ini. Sunat hayat apa ini sunat hayat? Sunat hayat ialah memperindahkan ibadah kita. Jangan ambil remeh sunat hayat, tetapi jangan terlalu tertumpu sunat hayat hingga bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim. Ramai tidak ada gitu, was-was. Sunat alhamdulillah seperti imam baca tadi. Seperti imam kita baca tadi, siapa nama? Muaz, masya-Allah. Muaz bin Jabal. Subhanallah, kalau ada Muaz bin Jabal tambah barakah serkam ni, ya. Governor Yaman. Jadi beliau baca tu sempoi kata orang kita. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Handphone siapa tu? Lagu sedap. Dalam masjid kalau boleh jadikan kebiasaan supaya kalau tidak letak airplane mode, walaupun tidak naik pesawat, letak silent mode. Ini rumah Allah. Kita tidak mau dengan lagu sakitnya ku di sini. Ini masjid. Ya. Jadi sunat hayat ini jangan kita terlalu tertumpu sangat. Lakukan, jangan ambil remeh. Kerana sunat hayat ini akan menampal fardu-fardu, rukun-rukun yang tidak berapa sempurna kita lakukan. Dan sunat hayat ini yang mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Ada ambil remeh keluar rumah, kaki mana? Boleh siapa jawab? Salah pun tidak mengapa. Keluar rumah kaki mana? Okey. Keluar rumah kaki mana? Ada kata kaki kanan. Sebab apa orang Melayu kata langkah kanan? Itu sebenarnya pepatah orang Melayu. Saya pernah hendak balik daripada Johor Bahru ke Tangkak, hendak khutbah hari raya di salah satu surau di tempat saya, Bukit Kuntang. Mereka panggil, Habib, mereka tengah makan, saya pula tengah betul punya ke Buloh. Selepas subuh baru bayar zakat fitrah. Itu 2 tahun lepas, hari raya Kelam Kabut kita sebut, kan? Singapura hari raya hari seterusnya, kita hari raya hari sebelumnya, hari raya Kelam Kabut. Saya pula bawa solat hari raya tu Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad. Tak ada a'la, tak ada ghasyiyah, sebab semua cepat-cepat nak balik tempat masing-masing, kan. Dia kata langkah kaki, langkah kanan Habib. Memang langkah kanan. Langkah kanan ni maksudnya bertuah. Itu pepatah, bukan untuk dijadikan untuk amalan. Keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Kita masuk rumah kita sebut apa? Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada kita keluar rumah kita sebut Assalamualaikum? Tidak. Banyak syaitan di luar. Sebab itu pada akhir zaman ini kita disuruh untuk jarang keluar rumah hanya untuk manfaat saja. Kita keluar kaki kiri, kita baca apa? Sekurang-kurangnya Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semuanya ada di luar tu macam-macam benda, tapi masuk rumah salam sejahtera kepada kamu. Saya beri satu tip, hendak rumah tu sakinah, mawaddah warahmah. Jika ada isteri masuk, Assalamualaikum kaki kanan, bismillah, jangan lupa bismillah sekurang-kurangnya, atau bismillahirrahmanirrahim.
Kerana dalam satu hadis yang sahih, syaitan yang mengikut kita itu, pada malam hari kita masuk bismillah, syaitan itu terpantul keluar. Dan syaitan kata apa? Tiada tempat untuk kami bermalam malam ini. Kerana dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sebut assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Sekurang-kurangnya itu. Apabila kita sebut ka dalam bahasa Arab, iyyaka, hanya dua saja kita berbual ka di dalam solat, dengan Allah dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi. Nabi SAW jawab. Ada dalam hadis, nanti panjang lagi. Jadi waktu-waktu ni sunat muakkad salat tahajud, jikalau kita tidak dapat lakukan, kita jaga antara waktu ini. Waktu baina maghrib wa isya, antara maghrib dan juga isya. Selepas subuh jangan tidur. Nak tidur lepas duha. Jikalau kita lihat tuan-tuan guru kita, sebenarnya mereka tidur ni selepas waktu duha. Jangan kacau lah. Nak kacau lepas waktu zuhur. Kacau ni maksudnya nak telefon, ada soalan itu, soalan ini, tanya selepas waktu zuhur. Lepas zuhur atau selepas asar, tanya waktu itu. Lepas duha jangan. Mereka kebanyakannya mereka qiyamul lail, bangun mungkin 4 pagi, mereka baca dengan Al-Quran, ada baca kitab sebagainya selepas tahajud. Kemudian mereka solat subuh. Selepas solat subuh dengan zikir mereka terus solat isyraq. Ada yang khilaf, tidak solat isyraq, solat duha. Selepas duha baru mereka tenang, mereka tidur. Itu waktu mereka tidur kebanyakan. Jadi kalau untuk orang yang faham, tolong jangan ganggu guru-guru kita selepas waktu duha. Itu waktu mereka istirahat. Selepas itu mereka melayan ummah. Ya. Jadi kita duduk di sini untuk menjaga antara ini, antara zikrullah. Waktu selepas asar pun jaga. Sunat muakkad tadi saya sebut, sunat muakkad. Sunat muakkad ni Nabi tidak pernah tinggalkan tahajud. Solat sunat awwabin Nabi tidak pernah tinggalkan. Ulama ada menyatakan solat sunat awwabin ni, jikalau kita baru nak berjinak-jinak, ba'diyah maghrib tu pun boleh dimasukkan niat awwabin juga. Fabashiru, berilah berita gembira, daripada hendak solat ba'diyah maghrib, nak solat lagi 2 rakaat, penat kan? Masukkan sekali ba'diyah maghrib muakkad dan juga awwabin sekali. Boleh, tapi perlu ada peningkatan. Makruh tahrim ini hampir kepada haram. Tetapi jikalau haram, Nabi tidak akan lakukan. Nabi pernah qada solat sunat ba'diyah zuhur selepas waktu asar. Pulang ke rumah, kalau tidak silap saya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, maksudnya itu kamu kata tiada solat selepas ba'da asar, tiada solat. Nabi SAW sebut, tadi aku ada tamu daripada luar kota, aku tidak sempat untuk solat sunat ba'diyah zuhur, jadi aku qada selepas waktu asar. Ada seorang sahabat tidak sempat untuk solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni ada khilaf, ada 2 khilaf lah. Jadi saya ambil yang umum, qabliyah, sebelum solat subuh itu ada 2 rakaat solat sunat. Jadi sahabat ini selepas solat subuh berjemaah datang solat sunat. Kemudian selepas solat sunat, lihat akhlak Nabi SAW. Nabi kata tidak ada solat selepas subuh. Sahabat ini menyatakan, maksudnya itu, aku tidak sempat solat sunat tadi ya Rasulullah, maka aku qada sekarang selepas subuh. Nabi diam, itu takrir. Nabi senyap, maksudnya Nabi endorse bahawa itu siapa belajar ilmu hadis, Nabi SAW setuju, boleh diqadakan. Jadi kita jikalau semakin belajar, semakin ada ilmu, kita semakin berlapang dada. Kita tidak lihat orang ini, selepas asar apa ni? Dia solat apa ni? Dia mungkin dia solat apa yang dia tertinggal, solat sunat. Itu solat awwabin, solat tahajud, solat witir, jangan lupa sekurang-kurangnya 1. Itu Islam. Islam ini banyak ikhtilaf, banyak perbezaan pendapat. Jangan bertengkar. Nak letak tangan di sini ke? Nak letak tangan di sini ke? Nak begini ke?
nak pusing-pusing ke, atau nak begini ke, itu semua ada dalilnya. Jangan kita satu Melaka ni kita gini, hanya sebahagian begini, mereka ada dalilnya. Mereka ada dalilnya. Kita diam saja. Ada yang bertanya kepada saya, dan banyak saya dapat soalan ni, tapi saya tidak dapat khusyuk lah, sebab tangan dia begini-gini. Yang disunatkan untuk kita lihat jari kita bukanlah lihat jari orang. Sibuk jari orang. Dah gitu, dah tengok begitu-gitu, tangan pakcik ni pula gini, dah tengok, dia kata tengok jari gini. Sekali dia tengok pula, batu cincin pakcik ni cantik pula. Lagi masalah besar. Nah, hampir saya tengok tadi, saya tak tahu siapa pakai cincin. Hampir saya tengok, saya astagfirullah, yang aku patut tengok tak jari aku, yang aku tengok batu dia pula. Saya pun tak nak cincin sebenarnya. Tapi baca syaitan dalam solat. Jadi itu dia. Islam, iman, ihsan. Islam ni luaran, syariat. Syariat ni perlu. Tetapi orang yang berislam tidak semestinya orang yang beriman. Faham tak? Apa erti Islam? Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah redha itu adalah Islam. Islam ni ada dua makna. Satu sejahtera, Islam. Satu fi'il amr, Islam. Tunduk. Itu nak kena kuat sikit lah. Tunduk. Berapa ramai kita tunduk kepada Allah? Apa yang Allah perintahkan kita lakukan ataupun tidak? Dan dua, sejahtera. Apabila kita tunduk kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka sejahteralah kita Islam. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baca ni 3 kali pagi dan 3 kali lepas asar jikalau boleh, ataupun sebelum maghrib. Baca itu Islam. Tetapi tidak semua orang Islam itu beriman. Ada ke tidak macam orang begitu? Ada. Contoh yang terbaik zaman Rasulullah SAW. Siapa? Abdullah bin Salul, ketua munafik. Tetapi anaknya sahabat yang sangat-sangat taat pada Rasulullah SAW. Diberi pengajaran dua di sini. Orang Islam tidak semestinya beriman, dan orang munafik itu orang tidak baik, tidak semestinya keturunannya tidak baik. Sebab itu kita perlu pelajari sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu luar. Kemudian iman. Ini Islam ini ada dalam hadis sahih, hadis Muslim, ada dalam kitab Arba'un Nawawi, hadis 40. Kitab hadis yang kedua, saya tidak baca Arabnya, daripada Sayyidina Umar ibn Abu Hafs radhiyallahu anhu. Ada seorang, mereka sedang duduk di dalam satu majlis, tiba-tiba ada seorang datang. Seorang ni tiba-tiba muncul di dalam majlis itu, seorang laki-laki, kacak, tampan, yang berpakaian serba putih. Putih, tidak ada debu langsung. Rambutnya sangat hitam, terlalu hitam. Tidak ada kesan bahawa dia itu musafir. Kemudian, dan tidak ada di antara para sahabat mengenalinya. Kemudian dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, bagaimana mereka tahu bahawa tidak ada kesan bahawa dia musafir? Kerana pakaiannya serba putih. Jikalau orang musafir dahulu naik unta, bukan seperti kita sekarang naik X70, Ativa, naik macam-macam lagi kan. Kita musafir atau tidak, orang pun tidak tahu. Tetapi jikalau dulu kesan musafir itu bajunya putih, tetapi yang anehnya tidak ada satu orang pun kenalnya. Dan rambutnya hitam, tidak berdebu, tidak kena dengan tidak terkena dengan debu-debu padang pasir di padang pasir. Kemudian beliau duduk bersama Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan beliau duduk, dalam hadis ini menyatakan meletakkan tangan beliau itu di atas paha Rasulullah SAW. Ini namanya talabi. Ini adab, belajar. Ada yang menyatakan kerana takzimnya kepada Rasulullah SAW, beliau bukan duduk sahaja lutut bertemu lutut dengan Nabi SAW, bukan saja letak tangan di atas Nabi SAW, tapi beliau begini kepada Nabi SAW.
untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW itu lebih mulia, yang paling mulia, bukan di antara manusia saja, di antara semua makhluk, rahmatul lil alamin. Kemudian beliau duduk lutut bertemu lutut, dan beliau akhbarni anil Islam ya Rasulullah. Beliau menyatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan aku, beritahu aku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Nabi SAW menjawab, Islam itu ialah engkau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah. 5 rukun Islam lah. Kemudian hendaklah kau mendirikan solat fardu 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya. Kemudian orang ni kata apa? Sedap tak? Kau benar? Dia yang tanya, dia yang cakap betul. Sahabat kata, apa ni? Dia yang bertanya, dia kata, oh, selalu kalau kita bertanya, dia kata, oh ya. Ini dia kata, kau betul. Ini macam test saya. Kemudian akhbarni anil iman, kabarkan aku tentang iman. Apa tu iman? Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan para malaikat Allah, dan kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Furqan. Kemudian kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari akhirat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kerana apa? Dalam suratul Baqarah ada disebut, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mungkin kau fikir perkara itu, mungkin kau tidak menyukai satu perkara itu, tapi perkara itu baik untuk engkau. Mungkin engkau suka perkara itu, tetapi perkara itu tidak baik untuk engkau. Sebab itu kita doa, kita dapat sebaliknya. Ditambah lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah senantiasa mengetahui, maha mengetahui. Engkau aja yang kau tidak tahu, kau mengeluh. Jadi kita beriman, kita ada mengeluh ataupun tidak, takdir baik dan buruk ni, dapat yang kita tidak mahu. Nak isteri begini, dapat isteri begini pula. Nak suami begini, dapat suami lain pattern pula. Terima sajalah, itu dah takdir Allah. Ada kebaikannya untuk dinaikkan darjat kita di sisi Allah. Itu iman. Islam fiqah lah, senang kata. Iman tauhid. Akhbarni. Ini 3 topik. Sebenarnya ada selepas itu tentang hari kiamat, tapi saya pendekkan ya, supaya tidak makan masa. Tentang ihsan. Apa tu ihsan? Nabi SAW sebut, ihsan itu ialah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak dapat perasaan melihatnya itu, melihat Allah, sesungguhnya Allah senantiasa melihat kamu. Itu kita kena tahu. Apa ini senantiasa Allah melihat kamu? Inilah kita sebut maqam muraqabah. Maqam yang senantiasa kita tahu kita diperhatikan oleh Allah. Dulu ada stiker, pakcik-pakcik ingat tak dulu tahun 80-an di Vespa orang lihat orang tampal warna hijau. Allah melihat apa yang anda buat. Ada atau tidak? Ada kan? Di Singapura pun ada. Bagus juga tu. Kurang kan kecurian motor kan? Kecurian Vespa. Sebab nak curi je, Allah melihat apa yang anda buat. Ada juga iman dalam orang tu. Sekarang tak ada stiker-stiker begitu. Patut keluarkan balik warna hijau. Saya ingat lagi tu, warna hijau. Allah melihat apa yang anda buat. Itu je, tidak ada tulisan Arab dan macam-macam lagi. Itu makam muraqabah yang akan membawa kita kepada takwa. Apa itu takwa? Para sahabat, kalau tidak silap saya, Sayyidina Umar ataupun apa, ada menyatakan takwa ini seumpama kau jalan di jalan yang penuh dengan duri. Contoh, kita berkaki ayam.
di rumah, gelas pecah, berselerak sampai ke ruang tamu. Bagaimana kita jalan? Macam budak-budak kecil, tati. Berjaga-jaga ataupun tidak? Itulah takwa, muraqabah. Berjaga-jaga dengan apa yang kita hendak kata. Di hadapan orang begitu, di belakang orang begitu, maksudnya bersama keluarga, bersendirian di dalam kamar, di dalam bilik, di dalam tandas juga begitu. Itulah takwa. Apa rahsia dan apa fadilat orang bertakwa kepada Allah, dicintai oleh Allah. Apabila dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan menyusahkan orang-orang yang bertakwa ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberinya jalan keluar daripada apa? Apa saja kesusahan, apa saja kegundahan hati. Dia bertakwa kepada Allah dan akan senantiasa digunakan fi'il mudhari' wa yarzuqhu, dan senantiasa memberinya daripada rezeki yang tidak terkira. Allah Ar-Razzaq. Untuk Allah beri kita 1 juta, orang kata tek kuku lah, tak sampai pun tek kuku. Allah Ar-Razzaq. Kenapa kita nak minta kepada manusia? Siapa yang harus kita mengampu? Siapa? Tauqi, bos, YB, raja? Allah. Bila kita mengampu Allah, Allah akan pandang kita. Bagaimana hendak mengampu Allah? Bagaimana Allah hendak pandang kita dan senantiasa ingat kita? Mulut kita tidak lekang daripada Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak lekang. Untuk rezeki? Bukan. Untuk mengagungkan Allah. Kerana jikalau kita belajar lebih tinggi lagi, kita ni sebenarnya tidak wujud langsung. Nabi SAW diwujudkan dari sebahagian daripada nurullah, kemudian menjadi Nur Muhammad yang pertama kali dicipta. Daripada sebahagian setitis daripada Nur Muhammad itulah keluarnya kita. Faham? Tak faham tak apa, nanti insya-Allah belajar. Itu saja yang boleh saya terangkan untuk Nur Muhammad. Ini banyak nur tentang Nur Muhammad, belajar makrifat, itu semua tinggi. Ini makan ihsan ni sekarang. Jembatan untuk fiqh syariat dan tauhid itu adalah ihsan. Fiqh tauhid. Ihsan ini apa? Ihsan ini ialah mempelajari tasawuf. Itulah jambatan kepada ma'rifatullah. Orang yang berfiqh tanpa tasawuf, orang sia-sia saja. Itu kata-kata Imam Malik tu dan beberapa ulama lain. Berfiqh tanpa tasawuf, zindiq. Apa tu zindiq? Ya Allah, orang yang senantiasa melakukan maksiat. Bagaimana kan tidak? Ada yang berpakaian sunnah, memakan makanan sunnah, mengamalkan sunnah, kemudian tetapi kata-katanya lebih teruk daripada ahli bid'ah, memandang orang rendah, remeh. Sebab itu senantiasa melakukan maksiat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, maksudnya itu dosa zina ataupun dosa mengumpat yang lebih besar?" Kata Nabi SAW apa? Dosa mengumpat. Sahabat ini terperanjat.
Bagaimana boleh dosa mengumpat ya Rasulullah? Seorang lelaki itu apabila dia berzina, itu dosanya dengan Allah, dan apabila dia bertaubat, maka Allah At-Tawwab, Allah Maha penerima taubat, akan mengampunkan dosanya. Tetapi jikalau seorang itu mengumpat, dia wajib mencari orang yang dia umpati. Jumpa orang yang dia umpati itu, kemudian orang itu minta maaf. Orang yang mengumpat itu minta maaf kepada yang diumpati itu. Orang yang diumpati itu memaafkan orang yang mengumpat itu. Barulah dia deal dengan Allah pula. Selagi orang itu tidak memaafkan orang yang mengumpat itu, Allah tidak ada apa-apa dengan dia. Kau cari. Di sini surau ini, kita kadang-kadang ada majlis, mungkin ada majlis, kita lihat, oh, awak di mana? Wanita lah, muslimah. Saya di sini. Mana? Surau, tidak jumpa. Ini kan pula di Yaumul Mahsyar, terbentang luas. Contoh daripada Fatani sampai ke Singapura, sekarang kita tidak boleh nampak sebab ada bangunan. Ini terbentang luas. Saujana mata memandang, orang bahasa Melayu kan, saujana mata memandang, semuanya ramai dalam keadaan telanjang. Di mana kita nak cari orang-orang itu? Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman akan datang yang kita mengumpat. Itulah tasawuf. Jikalau orang tidak belajar tasawuf, itulah ihsan. Bila orang itu ada makam ihsan, dia menjadi ahsan, bagus. Itulah nama takwa juga. Qala Rasulullah SAW daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Qala Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Jikalau sekiranya Allah hendak kebaikan untuk hambanya, bassaruhu bi 'uyubi nafsihi. Allah akan membukakan mata hatinya, dan matanya sendiri, mata hati bukan di sini ya. Mata hati kalau kita belajar lebih tinggi sedikit di sini ya. Mata hatinya terhadap keaiban dirinya sendiri daripada keaiban orang lain. Itu makam ihsan. Kita tidak sibuk tentang keburukan orang lain. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, "Tuba, beruntunglah liman syaghalahu aibahu an uyubin nas." Beruntunglah siapa yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, dosa dirinya sendiri daripada dosa-dosa orang lain. Itulah tasawuf. Di sini ada kuliah tasawuf kan? Alhamdulillah, Malaka. Lihat orang-orang di sini, insya-Allah tasawuf. Duduk kitab Al-Hikam. Tapi jangan lupa belajar Bidayatul Hidayah. Belajar ini pun ada peringkat-peringkat ya. Dia tidak terus fiqh manhaji, dia tidak terus apa macam-macam lah kitab-kitab tinggi yang fiqh Safinatun Najah kalau Yaman. Kalau tasawuf ni belajar Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, kemudian barulah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ada apa lagi, Arba'in fi Usuluddin. Kemudian barulah Ihya Ulumuddin. Ini terus masuk Ihya Ulumuddin. Jadi saya dah duduk kelas Ihya Ulumuddin macam mana? Belajar terus kan, ada barakahnya. Tapi jangan lupa Bidayatul Hidayah tu. Jangan lupa yang dasar. Nak tinggi-tinggi tapi lupa yang dasar. Itu yang berbual merapu-rapu. Saya sering berikan contoh ini. Budak darjah 2, anak kita pun ada kabel di Universiti Melaya. Kita masukkan budak darjah 2 ke Universiti Melaya. Kita tinggalkan dia sebulan. Apa jadi? Tak merapu dia berbual. Itulah kita tengok, berbual merapu-rapu. Sebab tidak ada asas. Ya, belajar Al-Hikam. Ihya Ulumuddin. Tapi jangan lupa yang asas.
Itu dia ihsan. Jembatan daripada syariat ke tauhid, jembatannya ialah tasawuf, ihsan. Sebab tasawuf inilah kena ada tariqah, jalan. Sebab itu dinamakan tariqah. Tasawuf dan tariqah tidak akan pernah berpisah. Siapa yang bertasawuf, kata guru kami dan ulama-ulama yang lain, siapa yang bertasawuf tetapi tidak bertariqah, seperti orang yang belajar solat tetapi tidak solat. Siapa yang bertariqah tetapi tidak belajar tasawuf, dia tetap orang yang bertasawuf. Kerana apa? Tariqah perlu, wajib ada guru. Kata Imam Ghazali, seseorang yang menempuh jalan tasawuf tanpa guru seperti seorang buta yang tergapai-gapai dalam kegelapan. Dah lah buta, gelap pula tu. Makin gelap dunia ni. Tersandung. Berapa ramai kita lihat di YouTube, oh selawat ni bagus, oh zikir ni bagus, tetapi tidak melekat di dalam hati. Kerana apa? Tidak ada sanad rantaian sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib ada tariqah. Itulah jalan untuk sampai kepada makam muraqabah, makam ihsan. Kenapa Islam dahulu, kemudian iman, kemudian yang terakhir ihsan? Dalam kaedah Islam, apa-apa sahaja yang susah untuk diamalkan akan yang terakhir dulu. Ini kalam para ulama. Rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Boleh tak selva raju? Contohlah jangan marah kalau ada selva raju di luar sana kalau terdengar Ni saya kasih contoh. Selva raju ke Tancok Seng ke, boleh tak sebut asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah? Ramai. Mereka boleh baca lagi Allahumma lepas solat. Lepas solat macam ni saya terlupa pula. Ya Allah. Allahumma barik lana pula, ingat makan aja. Allah? Bukan lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah sayyidina Muhammad. Ada teman Cina saya boleh baca tu. Ada. Mudah tak? Mudah. Yang kedua, mendirikan solat. Susah-susah juga, mudah juga. Boleh juga mendirikan solat. Yang keempat tu haji. Susah tak? Berapa ramai yang pergi haji sini? Jangan angkat tangan. Berapa ramai yang belum pergi haji pun jangan angkat tangan. Masing-masing jawab sendiri. Susah tak nak pergi haji? Kawan saya nak pergi haji, dia kata tunggu lagi 35 tahun. Umur aku dah 90 lebih. Hidup ke tak? Ada yang umur dah berapa baru nak masuk tempat haji Singapura, ada yang masuk tabung haji sini umur dah 125. InsyaAllah 125. Badal haji sudahlah. Dalam satu hadis juga Nabi SAW kata, wanita jaga 4 perkara ini: solat, puasa, jaga aurat, jaga kemaluan, dan yang terakhir taat pada suami. Bukankah begitu? Kemudian pilihlah, jika 4 perkara ini dijaga, pilihlah pintu syurga mana yang kau mahu masuki. Solat, wanita mengalahkan kita. Duha. Puasa, puasa sunat jalan terus, boleh mengalahkan kita wanita. Betul atau tidak? Menjaga aurat, insya-Allah. Tapi susah juga menjaga aurat ni sekarang kan. InsyaAllah, mudah-mudahan yang di luar sana diberi hidayah untuk tutup aurat. Tidak semestinya mereka mendahkan aurat mereka. Kita lebih baik daripada wanita-wanita sini, lebih baik daripada wanita-wanita yang mendahkan aurat. Itu ihsan. Doakan mereka. Tapi yang terakhir ni, sekarang taat pada suami. Ya Allah, suami je lah tahu. Taat pada suami. Susah ataupun tidak wanita? Lelaki jangan jawab, saya tanya wanita. Susah ataupun tidak wanita taat pada suami? Susah lah tu. Dia diam tanda setuju, kan? Susah. Yang keempat ni susah, yang akhir ni susah. Sebab tu Islam ni senang ataupun tidak? Orang munafik pun boleh jadi Islam. Iman, boleh beriman, insya-Allah. Kita belajar sifat 20, kita beriman apa?
Sifat 20, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, sifat ma'ani dan sebagainya. Tapi iman kita tu, kita ingat sifat-sifat itu hanya di sini dan di sini, belum lagi di sini. Iman. Nak sampai di sini dengan apa? Dengan ihsan. Ihsan tasawuf yang bawa kita kepada ma'rifatullah. Kita ni semua ma'rifatullah ataupun tidak, insya-Allah kita semua ma'rifatullah. Tapi tidak jadi wali pun, sebab wali bukan ma'rifatullah, wali ma'rifah billah. Awak kenal dengan dia, saya kenal dengan dia. Awak kenal dia, saya kenal dia. Awak kenal dengan dia, maksud awak kenal betul-betul apa yang dia suka makan, apa yang dia suka, apa yang dia pantang. Itulah ma'rifah billah, benar-benar kenal. Jadi kita ini belajar untuk ma'rifah billah, bukan untuk jadi wali, tapi untuk dicintai Sang Pencipta. Untuk kita tidak melihat yang lain selain daripadanya. Dari sini saya nasihati semua supaya carilah seorang guru yang benar-benar guru. Kalau tidak tahu bagaimana hendak mencari guru, bacalah kitab, antaranya kitab Ta'lim Muta'alim, At-Tariqat Ta'alum, oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji Al-Hanafi, bermadhab Hanafi. Cara mencari guru, cari guru dalam tariqah, dalam tasawuf tidak semestinya bai'ah. Dia ada bai'ah ni, ada bai'ah ta'ah, ada bai'ah tariqah. Cukup permulaan guru itu jika tahu bai'ah ta'ah, taat pada guru. Tapi cari guru yang betul, jangan cari guru Yahya. Orang-orang lama ketahu, mereka tahu. Budak-budak baru ni tak tahu guru Yahya. Tahu guru Yahya? Tahu guru Yahya? YouTube cari guru Yahya. Ada YouTube. Hari itu saya dah lama tak tengok. Guru Yahya, guru Yahya, guru Yahya. Ada. Cari guru yang benar-benar supaya sanad kita bersambung, zikir yang bersambung terus kepada Rasulullah SAW, supaya tidak putus cinta kita pada Allah. Tetapi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Mukasyafatul Qulub, maksudnya itu tidak akan sampai seseorang kepada Allah kecuali dia melalui jalan Al-Mustafa. Bagaimana hendak melalui jalan Al-Mustafa? Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah apa? Sunnah zahir. Sunnah zahir juga lakukan, tetapi yang paling penting sunnah batin. Apa tu sunnah batin? Qala Rasulullah SAW, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling, atau kama qala, yang paling dekat tempat duduknya di sisi aku di hari kiamat ialah mereka yang berakhlak hasan, berakhlak baik. Dan sebagian lagi satu riwayat, yang banyak berselawat padaku. Maksudnya ini dua riwayat, selawat dan akhlak. Orang yang banyak berselawat pada Nabi SAW pasti akhlaknya baik, kerana kullu a'mal baina qabul wala qabul, kata para ulama. Semua amalan antara diterima ataupun tidak. Kenapa tidak? Kerana mungkin ada unsur riya. Kecuali illa salawatun ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat, kita nak lihat kita ini jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah. Kita lihat apa yang keluar daripada mulut kita. Apakah banyak perkara politik? Apakah banyak perkara kereta? Apakah banyak perkara ikan tongkol, ikan kembung, ikan parang, nak masak apa, letak bawah tudung saji atau apa? Anak, nama anak banyak keluar. Kita cinta benda tu, tetapi kita tidak dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sekarang semua sebut Allah, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Tahu tidak kita sekarang Allah sedang memerhatikan kita dan mengingat kita, memandang kita. Tahu tak?
Pasti ada dalilnya. Apa dalilnya? Fadhkuruni azkurkum. Allah kata di dalam Al-Quranul Karim, maka ingatlah aku. Aku mewajibkan diriku untuk mengingat kau. Ingat Allah ni apa? Allah, Allah, la ilaha illallah. Itu ada dalam kitab Risalatul Anwar. Seorang ulama, seorang syekh tariqah menyatakan pada muridnya, kalau tidak silap saya, kitab Risalatul Anwar menyatakan, aku tahu bila Allah ingat aku. Murid-muridnya terperanjat, bagaimana syekh boleh tahu? Tidakkah kau membaca ayat fadhkuruni azkurkum, maka ingatilah aku mewajibkan diriku untuk mengingati kau. Jikalau kita tidak sebut nama Allah, kita semakin jauh daripada Allah. Tapi selawat jangan tinggal. Selawat sekurang-kurangnya 1000 kali satu hari. Sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril. Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani radhiyallahu anhu menyatakan, satu selawat Jibril dibukakan 70 pintu rahmat. Ya Allah, selawat Jibril, teruskan selawat Jibril 1000 kali. Tidak semestinya menghadap kiblat. Tidak, tapi sebaik-baiknya menghadap kiblat. Tidak semestinya dalam wuduk, tapi sebaik-baiknya dalam wuduk. Sambil driving, bawa motor, merempit saya tidak pastilah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saya kalau nak cepat dalam kuliah, saya nak laju kan, sallallahu alaihi Muhammad, 1718, 1718, 1718. Highway lah, bukan jalan kampung. Jalan kampung. Ya, jangan lupa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penyambung kita pada Allah. Salat, hubungan kita penyambung kita kepada Allah. Salawat, penyambung kita kepada orang yang mencintai kita, tidak pernah bertemu dengan kita. Cintanya pada kita lebih daripada ibu bapa kita cinta kita. Dan selawat kita berbanyak kali, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi SAW sendiri menjawab. Banyak tentang perkara selawat, banyak tentang perkara ini yang hendak saya sampaikan, tetapi cukup sampai di sini, takut terlalu syarat, nanti balik semua jalan. Selawat jangan lupa, selawat jangan tinggal ya, dan sebut nama Allah. Jikalau berat untuk kita lakukan ibadah, amal taat, Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Al-Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra alaihimussalatu wassalam binti Muhammad Rasulullah SAW. Imam Muhammad Al-Baqir menyatakan sekurang-kurangnya 100 kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya 100 kali satu hari baca itu. Ya, dan untuk mustajabkan doa kita, ini raja selawat. Ada para ulama menyebut raja selawat. Saya yakinlah ramai yang tahulah. Saya nak ijazahkan selawat ni lah. Permulaan kalau boleh baca 21 kali satu hari. Mesti ada peningkatan dalam amalan. Rumah nak semakin besar, kereta nak semakin besar, motor semakin besar, perniagaan nak semakin mengembang. Tetapi takkanlah kerohanian kita semakin mengecut. Tanda-tanda syukur apabila rumah semakin besar, semakin banyak amalan kita. Jadi, jikalau dia boleh sambil jalan, baca 21 kali sekurang-kurangnya satu hari permulaan. Naik lagi 41 kali. Naik lagi bolehlah 55 kali satu hari. 11 kali, kalau 55 kali, 11 kali setiap selepas solat fardu. Selawat apa tu? Selawat tafrijiyah. Pernah dengar? Pernah dengar? Ataupun selawat kamilah, namanya tu. Ada banyak nama. Selawat nariyah. Pernah dengar tak? Ataupun selawat taziyah, kerana Syekh At-Tazi daripada Maghribi, dan Al-Imam Al-Qurtubi menyambung di belakangnya wa nafasin. Itu ada selawat di dalamnya, ada doa di dalamnya, ada bertawassul di dalamnya. Bertawassul biwajhil karim, dengan aku bertawassul ya Allah dengan sosok Nabi yang mulia ini, dengan sosok Nabi, seluruh tubuh badan zahir dan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, supaya semuanya terlerai, doa dikabulkan, mustajab.
Saya akan ijazahkan ni dan kita akan baca 3 kali, boleh? Boleh Saya dapat amalan tariqah Sadatul Bani Alawin dari guru saya dari Palembang, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi dapat daripada Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih, Habib Abdullah bil Faqih. Habib Abdullah bil Faqih dapat daripada Habib Abdul Qadir bil Faqih. Kedua-dua bil Faqih ni adalah anak dan bapa. Bapa dan anak. Mereka adalah ahli hadis, di mana ratusan ribu hadis atau jutaan hadis dengan sanad-sanadnya semua yang dhaif, daripada sahih hingga ke dhaif, walaupun hadis sama dikirakan satu hadis. Itu semua dalam komputer, dalam akal yang diciptakan Allah pada mereka. Habib Abdul Qadir bin Faqih dapat daripada pengarang Maulid Simtud Durar atau dikenali sebagai Maulid Al-Habsyi, iaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sampailah sanad itu kepada Sayyidina Al-Ustaz Razak Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sampailah kepada Al-Imam Ali Zainal Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Al-Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti saya mudah-mudahan dengan sanad tariqah ini, dengan adab dan berkat, untuk sebagai adab dan berkah, kita hadiahkan Fatihah kepada nama-nama yang sebut tadi. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diilhamkan kepada saya pada suatu hari itu, sedang duduk menghadap kiblat, selawat tafrijah ini, siapa yang pernah dengar, saya mulakan dengan Allah kerana bertawassul supaya kita, utamanya tujuan kita pada Allah, bertawassul melalui Rasulullah supaya tidak goyang tauhid kita. Jadi saya mulakan dengan Allah, Allah. Maksudnya ini menyeru nama Allah supaya Allah pandang kita. Ya Allah, tidak ada tempat untuk aku bergantung. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Ya Allah, Allah. Dengan siapa aku nak meminta lagi, Ya Allah, kecuali Engkau, Ya Allah, satu-satunya, Ya Allah. Dan seperti Allah bertanya, apa tanda kau beriman kepadaku? Tidak cukup dengan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kemudian tambah lagi Allah, dengan penuh pengharapan seperti seorang anak yang sedang merengek kepada ibu atau bapanya. Penuh pengharapan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Kau, Ya Allah. Allah. Aku bukan saja beriman kepada Rasul Kau, Ya Allah, tetapi dia bukan saja Rasul Kau, Ya Allah. Aku bertawassul bukan kepada Rasul Kau saja, Ya Allah, tapi dia adalah Muhammad Habibullah. Dia kekasih Kau, Ya Allah, lagi dekat. Supaya tawassul ini lebih cepat, sambil baca selawat tafrijiyah, selawat nariyah atau selawat kamilah ini, sambil itu masukkan niat, apa saja niat di dalam hati, ya. Masukkan saja niat dalam hati. Jadi sudah kita baca Fatihah kan tadi. Ya, mudah-mudahan dengan ijazah yang akan saya sampaikan ini, kita baca 3 kali, kemudian kita tutup kuliah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya zahir dan batin untuk diri kita, ahli keluarga kita, pasangan kita, anak zuriat keturunan kita. Mudah-mudahan mereka itu dan kita semua menjadi semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW, diridai oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan keluar daripada sulbi kita ini, zuriat keturunan kita, salah seorangnya, sekurang-kurangnya salah seorangnya menjadi wali daripada wali-wali Allah dan menjadi penyelamat umat, bukan perosak umat. Mudah-mudahan dengan berkat sanad ini dan selawat-selawat dan amalan-amalan kita ini dan majlis malam kita ini, bila saya kata saya ijazahkan, jawab saya terima, ya. Baik, saya ijazahkan selawat tafrijiyah ini kepada semua. Alhamdulillah. Mana kita sebagai adab juga kita baca untuk, sebelum itu kita baca untuk selawat ini, sebelum baca selawat ini kita baca untuk Syekh At-Tazi dan juga Al-Imam Al-Qurtubi, khususan ila ruhan Syekh At-Tazi wal Imam Al-Qurtubi wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi 'alaihim ajma'in, an Allah yataghashahum bi rahmatihi wa maghfiratihi wa yaskinuhum al-jannah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seru nama Allah dan apabila masuk selawat tafrijiyah ramai-ramai baca 3 kali. Kita tutup dengan Allah Allah juga. Sambil itu jangan lupa doa niat apa saja dalam hati supaya yang bukan Islam, kita masyarakat majmuk masuk Islam, hidayah Islam semuanya. Doakan orang-orang bukan Islam juga, bukan orang Islam saja. Ya, doakan yang masih merempit. Mudah-mudahan mereka membawa teman-teman rempit mereka ke kuliah-kuliah itu. Walaupun dalam keadaan merempit, dah kuliah-kuliah juga. Dekat kepada ulama-ulama dan semakin dekat kepada Allah. Doakan mereka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan ila ruhi Syekh Tazi wal Imam Qurtubi. Dah baca belum tadi Al-Fatihah untuk Syekh Tazi sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah Allah Allahu Allah Muhammad Rasulullah Allah Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah Allah Allahu Allah Muhammad Habibullah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman damman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil ghurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وإخواننا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والكبر وحصن فروجنا من الفواحش. اللهم زدنا في قلوبنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا بمعرفتك يا الله. اللهم ارزقنا بمعرفتك يا الله. اللهم ارزقنا بمعرفتك يا الله. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل الجنة في الفردوس الأعلى وأجلنا ونعوذ بك من أهل النار وأهل حب الدنيا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظام والجرائم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا فتاح يا عليم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا للقارئ الحبيب Muhammad Nizam bin Muhammad hafizahullah ta'ala atas tausiah seterusnya menjazahkan kita amalan-amalan dan memberikan kita nasihat. Kesehatan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keafiatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa menjaga Habib kita insya-Allah amin ya rabbal alamin. Begitulah ibu-ibu dan ayah-ayah, para ulama yang menginginkan kita beramal dengan apa yang disampaikan, maka marilah sama-sama kita imarahkan lagi masjid ataupun surau kita dengan amalan-amalan yang telah ditinggalkan oleh para ulama. Jangan biarkan dia terhapus daripada kehidupan kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Maka saya seru pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan dan begitu juga pada tim saya yang serba lemah ini untuk kita sama-sama mengimarahkan surau kita dengan solat fardu berjemaah 5 waktu. Begitu juga kita bersama dengan tuan guru kita, dan tuan guru kita sangat uzurlah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan memberikan kesihatan. Umurnya hampir kepada 80 tahun. Maka kalau sekarang kita tak ambil masa untuk solat bersama dengan beliau, bilakah masa lagi yang kita nak solat bersama beliau? Maka tuan-tuan, dia orang yang menjaga kita, mendidik kita, membimbing kita sejak tahun 80-an di surau kita.
maka ambillah peluang selagi hayat masih ada. Tuan-tuan takkan ada masa lagi nak bersama dengan beliau selepas ini. Kalau kita bukan orang suruh serkam tengah nak solat di surau kita, orang mana yang kita nak harapkan untuk datang surau kita? Kembalilah sama-sama ambil manfaat bersama beliau, duduk di dalam majlis beliau setiap hari Khamis pada Jumaat, duduk dalam kuliah tasawuf beliau, mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita. Adakah kita telah lupa dulu kita kekurangan ilmu? Adakah kita telah lupa dulu kita gelap dengan kehidupan dunia? Adakah kita nak biarkan ilmu yang diajarkan kita tak pindahkan kepada anak-anak kita nanti? Beliau dalam keadaan uzur dapat duduk zikir selepas solat sampai habis solat sunat 2 rakaat. Di manakah murid-murid beliau yang belajar daripada beliau? Tidakkah hanya murid itu mengambil ilmu, tidak mengambil amalan beliau? Jadi sebagai murid, ambillah ilmu dan amalan. Berapa ramai hari ini anak murid yang ambil ilmu saja tetapi tidak mengambil amalan. Sebab itu Sayyidul Habib mengajarkan kepada kita, bukan sekadar kita mengambil ilmu, belajar daripada para ulama, ilmu-ilmu teori semata-mata seperti mana yang disebutkan pada awal majlis tadi, tetapi kita mengambil tariqah perjalanan kehidupan yang baik itu daripada para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur dekat surau kita ada seorang tuan guru. Kalau nak banding surau dan masjid tempat lain tu kan, belum tentu ada seorang tuan guru yang bersama kita. Maka saya seru selepas daripada solat fardu, marilah duduk sekejap berzikir, seperti mana yang telah diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita. Sehinggalah selesai doa bersama dengan imam, bangunlah solat 2 rakaat selepas daripada solat fardu itu. Dan ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, majlis-majlis di surau kita penuh. Jadi alhamdulillah dengan surau yang baru mari kita imarahkan, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul dengan majlis-majlis ilmu yang kita penuhi. Ajaklah anak-anak cucu kita, kenalkan mereka dengan surau seperti mana dulu atuk-atuk dan nenek kita bimbing kita dan bimbing kita ke surau ini. Kalau dulu surau ini kecil, diminta untuk dibesarkan, maka hari ini kita dah dapat surau yang besar. Maka besarkan hati kita untuk beribadah di surau ini. Apapun kata orang, maka itu adalah perkara yang terkemudian. Yang terutama itu adalah kita beribadah dan beramal di surau ini. Amin ya rabbal alamin. Kita beruntung dan kita mengucap terima kasih kepada Sayyidul Habib yang memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Dan seterusnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya nak maklumkan kita ada buka satu sijil khas wakaf pembinaan surau yang kita perlu selesaikan sedikit lagi dengan bantuan doa, bantuan ibu-ibu, ayah-ayah, khususnya di kampung Serkam ini. Dan kita dibantu oleh pihak masjid Serkam, iaitu diketuai oleh pengurusi masjid Encik Hafiz. Seterusnya dibantu oleh NGO Pickup, Pertubuhan Kebajikan Kulai Johor yang diketuai oleh pengurusinya Tuan Haji Afandi Abdul Samad. Dan seterusnya dibesarkan dan dibantu oleh ibu kita, ayah-ayah kita, khususnya pengurusi pembinaan surau, mantan kita pun tuan guru. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Haikal Akasha yang merupakan pengurusi surau. Jadi kita telah keluarkan buku-buku resip yang nilainya adalah sebanyak sedikit sahaja daripada harta kita yang RM50. Maka ambillah senilai paling kurangnya, dan ataupun ibu-ibu, ayah-ayah mungkin ada kenalan yang lain untuk disebarluaskan, mungkin boleh ambil daripada kami pihak HJK surau ataupun daripada Tuan Haji Afandi sendiri, dan begitu juga daripada Encik Hafiz Pengurusi Majlis Serkam, untuk kita sedikit lagi menyelesaikan beberapa perkara yang sepatutnya kita selesaikan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri barakah daripada harta yang dikeluarkan, daripada duit-duit ataupun wang ringgit yang kita infakkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan rumah di dalam syurga Allah yang luas, seluas langit dan bumi. Dan mudah-mudahan kita beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebab itu berkumpullah kita bersama Sayyidul Rusul wa Sayyidul Anbiya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam.
Maka itu sahaja yang kita nak maklumkan. Bagi ibu ayah-ayah, saya ucap terima kasih atas sumbangan, atas masa yang diberikan, atas kesusahan dan pengorbanan yang telah diberikan untuk membangunkan surau kita yang sangat indah. Untuk makluman Habib, surau kita hampir 1 tahun digunakan semula, dan surau ini telah ditubuhkan pada tahun 1822. Hampir 200 tahun, sudah 200 tahun. 1822, 1922 dan seterusnya tahun 2022. Hari ini 2024, kita dah 202 tahun surau ini. Jadi antara surau yang terawal di Kampung Sekam, begitu juga lebih awal daripada Masjid Sekam. Jadi surau tertubuh dulu dibangunkan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Hasan bin Haji Abdul Aziz Alim dan cucunya ada di belakang, Tuan Haji Ahmad bin Abbas. Dan kami juga adalah salah satu daripada cicit-cicitnya. Mudah-mudahan, tapi jauhlah berbanding dengan Tok Mat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri berkat pada surau kita. Amin ya rabbal alamin. Itu juga yang saya tak lupakan kepada semua penyumbang, ibu ayah-ayah yang keluar daripada Sekam. Terima kasih banyak berkunjung di kampung kami dan membesarkan dan mendoakan surau kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih kepada semua jemaah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita solat Isya. Semua Isya.